Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin menganugerahkan kehadiran Lieutenant Jeneral Datuk Assaghar bin Abdullah dan Chancellor Institut Pertahanan Nasional Malaysia, Brigadier Jeneral Profesor IR Dr. Mazman bin Muhammad Noor, Bersara, Timbalan Chancellor Pendidikan dan Inovasi Institut Pertahanan Nasional Malaysia, Lieutenant Colonel Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zahar bin Yahya, Timbalan Net Chancellor Al-Awal Belanda dan Alumni Institut Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Tunku Muhammad bin Tunku Semboh, Fellow Pendidikan Pusat Keselamatan Cyber Institut Pertahanan Nasional Malaysia, dan Ketua Kluster Keselamatan dan Pertahanan Akademi Profesor Malaysia, dan juga Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Zaid, Sekretaris Agung Akademi Profesor Malaysia, Lembaga Datuk Profesor Tuan-tuan dan puan-puan. Itu juga kepada para pendengar hadir. Tajuk yang akan disal COVID-19 terhadap keselamatan dan ketahanan negara. Kita semua sedia maklum sejak wabak ini bermula pada awal tahun lepas, memang telah banyak diadakan perbincangan, webinar dan sebagainya, tapi ini adalah belum kali pertamanya kita akan membincangkan kesan COVID-19 itu sendiri terhadap keselamatan dan pertahanan negara. Apakah implikasinya kepada keselamatan sempadan, kesihatan dan ekonomi. Kalau kita tengok kembali sejarah, lebih 100 tahun yang lepas, di mana pada tahun 1918 berlakunya wabak pandemik yang dipanggil Spanish Flu, di mana pada ketika itu dianggarkan seramai 500 juta kes positif di seluruh dunia. Pada ketika itu dianggarkan penduduk dunia sekitar 1.8 bilion dan difahamkan terdapat lebih kurang seramai 50 juta kematian. Dan kali ini selepas lebih kurang 100 tahun, dunia telah dikejutkan dengan satu lagi wabak yang dikenali sebagai COVID-19, dan sehingga kini terdapat lebih kurang 133 juta kes di mata dunia yang telah mengakibatkan lebih kurang 2.8 juta kematian. So, ini suatu jumlah yang besar. Dan dianggarkan penduduk sekarang ini lebih kurang 8 bilion. So di USA saja sehingga kini terdapat lebih kurang 31.5 juta kes, hampir sama dengan jumlah penduduk Malaysia, dan terdapat lebih setengah juta kematian. Dan di negara kita, Malaysia, sehingga kini terdapat lebih dari 350 kes dan lebih. So, kalau kita tengok balik sejarah, the first wave of COVID-19 di Malaysia bermula pada bulan Januari tahun lepas, di mana Kementerian Kesihatan telah mengumumkan 3 rakyat daripada China sebenarnya yang kebetulan
datang daripada Singapura dan mereka punya relatif di sana dan juga telah didapat positif. So telah dikesan positif. Jadi itu adalah first wave di Malaysia. Dan seterusnya second wave, kalau kita masih ingat di Masjid Sri Petaling, di mana masa itu kerajaan Brunei juga dia dapati ada satu kes di sana yang mana dikaitkan dengan kejumpaan di Sri Petaling, di Masjid Sri Petaling. Dan seterusnya lanjutan daripada Sabah State Election pada bulan September 2020. Ini telah menyebabkan nama third wave. Jadi sebelum kita teruskan, dijadikan saya untuk memperkenalkan ahli panel kita. Di sebelah kanan saya, Kapten Profesor Dr. Haji Zulkifli bin Marazi, PhD bersara. Beliau sekarang adalah pengarah Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim UPNM. Bidang kekuatan beliau adalah penjagaan maritim, ketahanan maritim dan navigasi. Beliau merupakan dekan pertama Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan yang memegang jawatan tersebut selama 7 tahun di UPNM. Sebelum bertugas di UPNM, beliau berkhidmat dengan Tentera Laut Diraja Malaysia selama 25 tahun sehingga ke pangkat Kapten PLDM, which is equivalent to Colonel kalau dalam Army. Semasa perkhidmatan di PLDM, beliau telah menjawat pelbagai jawatan, utamanya pegawai militer kapal, pegawai staf di pangkalan dan pensyarah kanan di Akademi Tentera Malaysia selama 5 tahun. Ini beliau sebenarnya merupakan pengasas pada BARIC yang bertanggung jawab dalam penyelidikan dari penyelidikan dan pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah hijab Wave Energy Converter. Semasa menjawab dekan FSTP, beliau telah membangunkan program akademik seperti Sarjana Muda Teknologi Maritim, Sarjana Muda Logistik dan Pengetahuan Maritim dan Sarjana Teknologi Maritim. Okay, seterusnya di sebelah kiri saya, Lieutenant Colonel Profesor Dr. Victor Faizal bin Abdul Syatab bersara. So, beliau adalah pengarah Pusat Pendidikan Pertahanan Kimia KEMDEP, Universiti Pertahanan Malaysia. Sebenarnya we were together last time, we were in the service. Beliau merupakan pensyarah perubatan di Fakulti Perubatan dan Sektor Pertahanan PNM dalam unit perubatan ketenteraan dan kini bertugas sebagai pengarah KEMDEP, Chemical Defence. Beliau mengajar mata pelajaran dalam bidang kesihatan awam dengan kekhususan perubatan ketenteraan. Beliau mempunyai ijazah Sarjana Muda Perubatan Perubatan MBBS dari Universiti Melaya pada tahun 1997 dan seterusnya mempunyai kelaikan Sarjana Perancangan Kesihatan, iaitu salah satu jurusan dalam bidang kesihatan awam dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1987. Beliau telah dilantik sebagai Fellow of the Royal Society for Public Health pada tahun 2017. Pengalaman beliau selain pada tugasan klinik hospital klinik, termasuk jagaan pra-hospital, ketenteraan dan bantuan kemanusiaan, urusan maklumat perubatan, termasuk urusan pematuhan MS ISO 15189, rancangan dan pembangunan infrastruktur hospital, fakulti perubatan dan makmal. Beliau turut terlibat dengan perancangan dan pendidikan dalam bidang pertahanan CBRN. Saya pergi kepada ahli panel yang ketiga, Profesor Dato' Akhtar. So Dato' Akhtar ni has a colorful experience. Kalau kita tengok, kita tak sangka actually Dato' Akhtar ni he was a former pilot. Saya tengok dia punya biodata. Sebelum tu beliau adalah helikopter pilot dan kemudian beralih kepada fighter jet pilot.
Setelah berkhidmat selama hampir 30 tahun, beliau telah bersara awal mencuba di dunia korporat dari 2006 hingga 2012. Dalam sektor ini, beliau telah memegang jawatan penasihat keusahawanan dan ekonomi di pelbagai syarikat tempatan, public listed serta syarikat multinasional di negara Perancis dan UK. Pengalaman beliau dalam dunia korporat menjurus khusus kepada mergers and acquisition, iaitu membeli dan menjual syarikat untuk pelanggan obligasi. Pada tahun 2013 hingga kini, Dato' Akhtar telah menjadi ahli akademik UPNM. Pengalaman beliau di industri bersama sarjana MBA Economics yang diperolehi di Victoria University of Technology Melbourne telah membolehkan beliau menjawat jawatan pengarah jaringan akademik industri dan antarabangsa. Beliau juga telah pensyarah bidang keusahawanan dan sejarah ketenteraan di UPNM. Pada tahun 2015 hingga 2017, beliau dianugerahkan penerima kursi Derby University UK di UPNM. Okey, itu saja berkaitan dengan ahli panel kita. Seterusnya saya mulakan kita punya sesi. Okey, memang Prof kalau berdasarkan pengalaman tu memang lebih kepada maritim lah. So even kalau kita tengok Malaysia ni pun saya boleh katakan maritim country lah. Tengok sebenarnya Malaysia dan di Sabah dan Sarawak. So kita nampak dia punya garis sepadan tu begitu luas ya. So dan kita bersepadan dengan beberapa negara, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina. Jadi secara logiknya memang kita depan dengan bermacam-macam cabaran. So soalan yang pertama, bagaimanakah pemantauan dan penguasaan dilaksanakan di sepadan bidang ini? Ya, terima kasih Prof. Datuk Nan, all the kind words on me. Baik, saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera. Bagi menjawab soalan yang pertama ni, pemantauan dan penguasaan. Sebenarnya kita telah mewujudkan beberapa akta penguasaan di maritim, rentetan daripada Undang-Undang Laut Antarabangsa UNCLOS 1982, yang mana UNCLOS ini memberi hak kepada negara-negara maritim untuk menuntut sempadan sejauh 200 batu nautika yang dipanggil EEZ, dan rentetan daripada UNCLOS ni, maka Malaysia telah mewujudkan beberapa akta untuk penguasaan. Yang pertama ialah akta EEZ, Exclusive Economic Zone 1984. Yang kedua ialah akta perikanan 1985. Seterusnya adalah akta penguatkuasaan maritim Malaysia sejajar dengan penumbuhan agensi penguatkuasa maritim pada tahun 2004. Dan seterusnya, baru-baru ini kita telah mengeluarkan kertas putih pertahanan pada tahun 2019 bagi mewujudkan negara maritim. Jadi dengan adanya akta-akta ni dan kertas putih ini, kita perlu mengukuhkan penguasaan di kawasan-kawasan di perairan wilayah, iaitu 12 batu daripada pantai, contiguous zone 24 batu daripada pantai, dan seterusnya hinggalah ke kawasan pelantar benua dan juga kawasan EEZ 200 batu nautika daripada pantai. Jauh tu, Bro.
kalau nak dijaga. Jadi dengan keluasan tersebut, kerajaan Malaysia telah melancarkan satu operasi yang semua mungkin umum tahu, iaitu operasi operasi Benteng, operasi Benteng. Sebelum ni dipanggil operasi Bentras. Saya sebut operasi Bentras. Operasi Benteng yang terkini ini untuk mengawal dan juga menjaga posisi pantai dan juga kawasan-kawasan di Laut Dalam. Agensi-agensi yang terlibat dalam pengawasan ini adalah seperti PLDM, APMM, PDRM dan juga tentera di pulau. Jadi untuk menerangkan mengenai kesan yang memberi kesan kepada keselamatan dan juga pertahanan negara. Pendatang asing tanpa izin ni, kalau mengikut statistiknya, kemasukan mereka, pintu-pintu masuknya adalah seperti yang saya terangkan ini adalah melalui pintu masuk yang pertama adalah daripada Langkawi. Ya, Langkawi adalah kawasan yang paling mudah untuk tembusi. Mereka masuk juga menggunakan area yang di sepanjang utara Langkawi, dan kebanyakannya mereka adalah terdiri daripada parti daripada Rohingya, Myanmar, Thailand dan juga Bangladesh. Itulah kawasan-kawasan yang dimasuki di kawasan utara Langkawi. Statistik semasa zaman COVID ni, daripada tahun lepas hingga sekarang, saya boleh menyatakan bahawa Rohingya dan Myanmar adalah sebanyak 2,400 lebih kurang. Daripada Thailand adalah 1,800, dan daripada Nepal 322, Bangladesh 3,060. Mengikut statistik yang mungkin tidak rasmi dalam berita media bahawa memang kalau di Langkawi itu memang setinggan kawasan yang diduduki, dan juga kadang-kadang penguat kuasa pun rasa berbentar untuk masuk kawasan tersebut. Dah jadi dia punya kampung. Meneruskan kehidupan. Sebelumnya kawasan yang kedua yang ditemukan di tahun Singapura, Riau dan antara Melaka dengan Sumatera hanya 23 batu nautikal saja, dan kalau kapal berlayar 1 jam setengah dah boleh sampai. Dan jumlah datang masuki melalui Selat Melaka dan juga daripada kawasan-kawasan berdekatan Johor pada zaman perang diorang ni. Seterusnya adalah di kawasan Pantai Timur. Pantai Timur memang luas, juga pendatang haram memasuki dari negara-negara seperti Vietnam dan juga daripada Thailand, dan juga ada juga pencerobohan dalam aspek nelayan asing, asing yang memasuki sebab kawasan Pantai Timur memang kaya dengan sumber perikanan. Seterusnya kawasan pintu masuk yang banyak
pendatang haram ialah pendatang tanpa izin ialah sempadan Laut Sabah Timur. Sempadan Laut Sabah Timur sejauh 310 batu nautika dan jarak terdekat adalah antara Pulau Tawi-Tawi, Pulau Tawi di Filipina dan Kepulauan Sabah Timur di Lahad Datu, Sempurna, dan juga Pulau Sebatik juga dekat dengan Indonesia sebelah Tawau. Ya. Dan pendatang haram Filipina yang ada sekarang yang masuk masa zaman kami ialah 1478 mengikut laporan yang saya baca lah. Ya. Seterusnya sempadan Sarawak melalui sempadan perairan Perbatasan Sarawak. Ini ialah yang paling sikit lah, tak ramai di kawasannya. Perairan Sarawak ni dia terdiri pada Laut Cina Selatan. Ya. Okey, Laut Cina Selatan pula adalah kawasan yang bertindih antara 4 negara, termasuk Malaysia, 5 negara, Vietnam, Brunei, Filipina dan Republik Rakyat China. Juga menjadi kawasan yang perlu dijaga oleh agensi Malaysia. Dan juga berlaku pencerobohan nelayan di sana, dan juga pencerobohan daripada kapal-kapal pengawal pantai Republik Rakyat China. Jadi pengawasan benteng ni memang dilakukan sepanjang masa di penguasaan kepulauan yang di sepadan, dan selain daripada pendatang haram, pendatang tanpa izin yang masuk Malaysia yang saya sebutkan tadi, juga ada pendatang haram lain yang pendatang tanpa izin lain yang datang mungkin daripada negara India. Di sini ada seksinya dalam 1000, Pakistan 700 lebih, negara Arab 230 dalam negara sepanjang musim COVID-19. Jadi saya rasa dengan wujudnya pendatang haram ni yang tidak mungkin kita perlu kawal, dan dia akan menyebabkan kesan dari segi jangkitan COVID dan sebagainya. So itulah secara umumnya penguasaan yang dilakukan, pemantauan dan juga akta yang telah kita wujudkan bagi membendung di segi kedatangan tanpa izin yang boleh mungkin memberi kesan kepada keselamatan dan juga pertahanan negara. Terima kasih Prof di atas semangat. Tadi bila Prof sebut Pulau Tawi dan Pulau Sabah mengingatkan peristiwa pencerobohan Solok di Lahad Datu pada tahun 2013, ada mana saya sendiri terlibat pada hari pertama di Ground Zero. So satu soalan yang agak menarik yang saya nak tanya, soalan panel, Prof. Kita ada 3 tier of so-called jadi keselamatan. Kita ada 3RM, kita ada ATNM, kita ada DNDM. Tapi mengapa masih ramai pendatang asing lagi dapat mengurusi sempadan? So apa dia punya faktor apa? Kenapakah tarikan yang menyebabkan mereka ni nak datang? Cerita apa? Terima kasih, hello. Soalan yang pandang lah. Kalau tak boleh jawab ni memang saya teruja juga lah nak jawab soalan ni. Okey, bagi menjawab soalan bagaimana ianya boleh berlaku, adakah disebabkan pengawasan yang tidak ketat dan sebagainya. Sebelum itu saya ingin menyatakan di sini bahawa kemasukan mereka ni adalah kena terdapat banyak sedikit ataupun kita panggil tekong lah, bahasa mudah tekong lah. Dia ni selalunya didalangi oleh mungkin orang pihak lokal juga kan, yang memberi kemudahan untuk datang tanpa izin ni masuk melalui sempadan maritim terutamanya. Yang keduanya adalah disebabkan kedudukan sempadan maritim ni dia terlalu dekat dengan jiran, seperti di Langkawi sebelah dia, Langkawi dengan Thailand. 1 jam daripada pulau di Thailand boleh sampai ke Malaysia. Selat Melaka sebagai bintang tadi juga dekat, terlalu dekat, terlalu pantas. Kalau dia gerak katakanlah midnight malam,
dalam kedua, keempat dah boleh sampai dah sebelum subuh. So jadi waktu itu perlu diperketatkan di segi pengawasan. Dan ketiganya ialah ini terdapatnya pulau-pulau dan juga jeti-jeti yang tidak berakan dan juga akses road yang terlalu mudah untuk dia melalui. Sekiranya dia menunggu air pasang dan dia boleh sampai ke pantai dengan pantas. Dan tempat-tempat ini dijadikan tempat persinggahan. Jadi penguatkuasa daripada laut dan juga darat perlu mengambil perhatian supaya mereka kapal ini tidak terjadi. Juga pendatang asing ini dia mendapat perlindungan daripada saudara mara mereka yang terlalu lama mungkin berada di Malaysia, sama handainya, dan juga membantu di segi kemasukan mereka. Kemasukan mungkin secara illegal dan juga kadang-kadang melalui illegal juga. Dia masuk melalui pintu yang dibenarkan, tapi kemungkinannya mereka ni mendapat akses tertentu daripada orang di lokal juga, orang dalam yang telah memberi mempermudahkan mereka masuklah, ya kan? Jalan tikus dan kadang-kadang ikut pintu depan pun boleh masuk. Dengan tidak adanya pelonggaran dan juga tidak dipantau dengan betul lah kan di segi masalah mereka. Masalah politik dan juga kestabilan di negara asal juga melonjakkan kemahuan mereka untuk datang ke Malaysia dengan seperti dengan Myanmar lah yang bergolak dan sebagainya. Jadi ini juga memberikan semangat mereka untuk keluar daripada negara, dan juga peluang yang amat baik untuk mereka mencari rezeki, terutamanya pekerjaan 3D, seperti industri pembinaan, perladangan, pembersihan dan lain-lain. Itu juga memberi semangat ataupun kemauan mereka untuk datang. Dari orang datang secara mendapat izin ataupun secara tidak mendapat izin, ya. Tapi yang kita risaukan secara tak dapat izin ini, ramai sangat. Dan juga mereka akan dapat peluang untuk kehidupan baru yang lebih selesa di Malaysia dan dibandingkan dengan negara asal. Dan juga sekiranya mereka ditahan, layanan kemanusiaan juga yang diberikan oleh penguatkuasa juga saya rasa bernasabah untuk menangani isu-isu kaki. Jadi sebab-sebab perkara ini telah melonjakkan atau telah memberi semangat dan juga kemahuan mereka untuk masuk. Jadi pelbagai cara mereka akan gunakan untuk masuk dan mendapatkan penghidupan yang baru disebabkan pergolakan dengan negara mereka. Dan kita juga ada melakukan penguatkuasaan, perondaan dan sebagainya oleh 3 tier lah, 3 tier. PRM, Batu ialah agensi maritim suatu di pantai. Dan terus perlu diperketatkan, perlu diwujudkan secara terkoordinasi supaya mereka tidak boros dan tidak dapat memasuki perairan Malaysia secara haram. Itulah saya rasa punca-punca lah menyebabkan mereka memang nak masuk, dan kita tugas penguatkuasa ni perlulah lebih daripada mereka lah. Kita lebih perlu 3-4 step daripada pendatang tanpa izin ni. Saya rasa boleh lakukan kalau dengan adanya pemantauan yang lebih ketat. Terima kasih Prof di atas penerangan tadi. Kalau kita lihat dengan adanya pelaksanaan komplementing, dan kita boleh setiap hari Menteri Kanan Pertahanan akan update dalam berita, kita dapat lihat bahawa ia jelas telah membuahkan hasil. Hampir setiap hari memang ada tangkapan dengan
pelibatan pelbagai agensi termasuk daripada ATM sendiri. Okay. Okey, itu daripada apa nama Prof. Zulkifli. Sekarang izinkan saya untuk beralih pula ke apa nama segmen kesihatan Prof. Peter. Kita dah bincang tentang isu keselamatan tadi di sempadan dan di kala pandemik COVID-19 ni Prof. Apa pula hubung kaitnya dengan aspek kesihatan rakyat di negara kita? Prof. Boleh Prof beri ulasan sikit. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Okey, umumnya bila kita membincangkan apakah kesan COVID-19 kepada keselamatan dan pertahanan negara, khususnya bila kita libatkan aspek kesihatan, apa yang saya akan perkatakan bukan merujuk kepada cara kita nak rawat, tapi saya akan mengulas berkenaan dengan kenapa perkara ni menjadi satu orang kata agenda dalam sebarang perbincangan berkenaan dengan keselamatan dan pertahanan. Okey, sebagai orang kata permulaan biar saya rangkut kembali apakah yang kita orang kata lihat dengan kejadian COVID-19 masa kini. Okey, ia merupakan satu wabak penyakit berasal daripada satu virus. Okey. Dan bila kita membincangkan mengenai wabak penyakit, dia boleh berlaku sama ada daripada sesuatu hama ataupun sesuatu patogen yang wujud di dalam sesebuah kawasan geografika seperti negara, ataupun sesuatu yang berada daripada tempat di luar tempat kawasan negara tersebut. Okey, kalau penyakit itu memang ada, kita bagi penyakit endemik. Kalau di luar, maknanya dia sesuatu yang orang kata baru untuk negara kita. Now, ancaman ataupun wabak ni memang dah diketahui zaman demi zaman, dah berlaku daripada zaman purba lagi. Dia bukan sesuatu luar biasa, tapi daripada zaman sebelum Rasulullah sendiri pun wabak penyakit telah terjadi dan beberapa langkah pengawalan dah dibuat oleh orang-orang pada ketika itu. Okey. Kalau kita tengok pada kesihatan persekitaran dan kesihatan pekerjaan, usaha pengawalan ni boleh dikatakan timbul di kalangan kerajaan Islam dan juga di kerajaan di Vienna atau Venice, di mana mereka telah mewujudkan orang kata cara kita nak mengawal daripada sesuatu penyakit menular di kalangan semua rakyat. Okey. So wabak ni boleh berlaku bukan setakat orang kata kuman yang kita sebut kuman virus atau kuman bakteria. Dia juga boleh melibatkan unsur-unsur protein seperti prion yang kita lihat berlaku di Eropah, khususnya di negara Great Britain, dengan kewujudan prion ini di dalam otak lembu yang menyebabkan nama bovine spongiform encephalopathy. Tapi ia menyebabkan satu penyakit kronik yang boleh menyebabkan seseorang mengalami kerosakan pada otak dan jangka panjang. So, penyebaran penyakit boleh bercakap yang kita risaukan dalam era COVID-19 ni boleh berlaku daripada air. Yang ini pun kita sedia maklum di Malaysia, terutama Pantai Timur. Kalau waktu-waktu orang kata dekat-dekat terdahulu pernah berlaku masa musim tengkujuh, akan melanda musim taun pula. Okay, so taun dengan demam kepialu pun memang orang kata penyakit berjangkit yang endemik di negara kita. Ia juga boleh terjadi akibat daripada orang kata makanan. So cara yang kita lakukan untuk menguruskan 19 ni dah berlaku. Kalau tengok dengan pengasingan, dengan hospital tertentu dinaikkan, cara perawatan, sekarang vaksinasi pun kita telah orang kata berusaha mendapatkan orang untuk mencapai apa diistilahkan sebagai herd immunity.
Yang itu saya akan bincangkan kemudian dalam wacana kita hari ini. Tapi umumnya untuk menangani sesuatu wabak penyakit, pertama kita boleh cuba ubatkan dia jika ada ubat. Kalau ubatnya tak ada, ubat khusus tak ada, kita akan cuba asingkan supaya penyakit itu tidak menular daripada seorang ke seorang yang lain. Dan bagi penyakit yang tidak ada orang kata penawar, kadang apa yang kita hanya boleh lakukan adalah apa yang kita namakan rawatan sokongan atau supportive treatment yang kita lakukan dalam COVID-19. Sebab kita tak ada ubat khusus, masih dicari lagi. Kita rawat mereka dalam ICU, membantu pernafasan pada mereka yang jadi kes teruk. Okay. Selepas tu kita memberi masa untuk tubuh badan kita bertindak balas melawan virus tersebut. Dan insyaAllah kalau ada orang kata rezeki, benda tu dapat kita tangani. Kalau tidak, ini Malaysia kita dah disebutkan tadi, Kapten Zul pun dah sebutkan pasal perundangan. Untuk ubat penyakit berjangkit ni pun kita ada perundangan dia. Kita pun sedia maklum orang kena denda bawah Akta ini, Akta 342, iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit 1988. Dia merupakan satu set undang-undang yang agak keras. Dia merupakan antara beberapa set undang-undang yang mengizinkan orang ditahan tapi dalam hospital tanpa perlu ada warrant, tak perlu kena tangkap. Janji ada penyakit berjangkit di peringkat pengurusan Kementerian Kesihatan kepada orang yang diberi kuasa, si individu tersebut boleh diasingkan di dalam hospital atau tempat yang diwatakan untuk tempoh sehingga dia selamat untuk bercampur gaul masyarakat kembali. Okey, so akta ni melibatkan banyak perkara dan ia juga bertujuan untuk memastikan khususnya sesuatu penyakit yang terjadi tidak menular dan merebak pada seluruh negara. Malaysia ni kita agak orang kata lain sikit pun tak betul. Kita ada sedikit peculiarity di mana Sabah dan Sarawak terasing daripada Semenanjung dengan orang kata jarak yang agak jauh, dipisahkan dengan lautan. So keadaan yang berlaku selain daripada orang kata kes perundangan dia, kita mempunyai dua kelompok masyarakat yang menghadapi ancaman kesihatan yang sedikit berbeza antara satu sama lain. Okey. So kenapa pula dengan persempadan dan orang kata keselamatan dan pertahanan negara? Now, macam saya kata, penyakit dia boleh sama ada endemik, maknanya berlaku dalam negara, yang tu memang kita sedia maklum dan sedia mengawal. Yang keduanya adalah penyakit yang tidak berada atau tidak bertapak dalam negara kita. So sedaya upaya kita nak cuba elakkan daripada penyakit tu mencari orang kata rumah di sini dan orang kata seterusnya menjadi masalah di masa akan datang. So kemasukan orang ataupun penyakit boleh berlaku sama ada daripada manusia, boleh berlaku daripada barang-barangan yang diimport atau sama ada secara sah atau tidak, boleh berlaku daripada haiwan, boleh berlaku daripada tanaman dan orang kata hasil tani yang lain. So kalau siapa melepasi airport sewaktu boleh keluar dan masuk negara, masa anda lepaskan orang kata ambil beg nak lintas custom, dia ada beberapa spanduk ditunjuk kawalan pasal import buah mangga, dia membawa masih masuk penyakit tertentu. Kita ada kalau nak import haiwan kesayangan pun ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. So benda tu semua adalah untuk orang kata jaga sempadan negara supaya kemasukan sesuatu unsur yang mungkin biologikal atau tidak membawa masalah pada rakyat negara. Kalau kita ambil Australia, itu menunjukkan satu orang kata negara yang mengawal sempadan dia dengan begitu ketat sekali. Bagi siapa yang pernah pergi ke Australia, pernah bawa masuk buah pun dia tak bagi.
Terus segala benda kena tong sampah sebelum lepas dia punya apa ni orang kata custom. Okey, so untuk Malaysia apakah dia yang penting? Untuk memasukkan secara haram atau tak betul, seperti mana Kapten Zul telah sebut, ada isu pasal pendatang asing kapal. Kita pun tak tahu apakah kalaulah dia mempunyai penyakit tidak. Itu adalah satu, orang kata ancaman yang memang selain daripada menjaga sempadan, mereka ni pun mungkin membawa penyakit dan kita sudah mengetahui tertimbulnya beberapa penyakit dalam 2 dekad yang lampau ini yang diperkatakan mungkin mempunyai berkaitan dengan kemasukan pekerja asing yang mempunyai penyakit kronik yang tidak dikesan. So, oleh yang demikian kita ada pemeriksaan kesihatan mandatory untuk pekerja asing yang diizinkan, menerusi FOMEMA yang sedia berlaku sekarang ada 2 lapis. Satu, dia kena diperiksa di pusat kesihatan ataupun pusat diagnostik di negara yang dia berasal. Apabila dapat pengesahan sihat daripada klinik tersebut, barulah visa akan dikeluarkan kepada dia untuk memasuki negara. Setelah dia sampai dalam masa sebulan, dia mesti melengkapkan pemeriksaan kesihatan di klinik FOMEMA yang dikenal pasti. Kalau tidak, dia kena dipulangkan kepada negara asal dia. So benda ni berjalan agak lancar. Okey. Dan boleh dikatakan keadaan tapi kita sebut cara yang betul pun pekerja asing halal kita pun dah menjangkau juta. Dah hampir 2 juta dah sekarang ni. I think close to 3 dah sekarang. So anyway, dengan COVID-19 kita data tu tak begitu jelas lagi. Nyamuk tu ada kat Malaysia. Kalau virus tu je tak ada. Kalau virus tu bertapak di sini, benda penyakit ni boleh menular dengan pantas sekali. So nyamuk dia nyamuk Aedes. Kita pun kenal dia daripada denggi. So kalau ambil contoh masa pembinaan terusan Panama, usaha oleh pihak Perancis untuk membuka terusan Panama peringkat awal telah gagal disebabkan kes-kes malaria dan yellow fever yang berlaku. Sehingga projek itu terpaksa tutup disebabkan kadar kematian tinggi sebelum pihak US memulakan usaha untuk buka balik projek tersebut dan Panama Canal yang kita kenal sekarang wujudlah. Okey, Prof. Terima kasih di atas penerangan menyeluruh tadi. Kita nampak dengan jelas cabaran yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia. Pertama, kita nak jaga rakyat kita sendiri. Yang keduanya, kita berdepan dengan masalah untuk untuk manage foreign workers yang legal dan juga dan satu lagi masalah adalah parti lah. So dalam konteks ni, Prof, bagaimana Malaysia boleh mempertahankan rakyat dari ancaman wabak penyakit seperti COVID-19 di masa akan datang? Okey, terima kasih Dato'. Umumnya untuk pertama apa yang dilaungkan oleh berbagai tempat, MKN, Kementerian Kesihatan, kita pun di semua universiti pun ingatan diberi berkenaan dengan SOP, dengan cara kita nak orang kata jaga diri, jaga kawan. So usaha tu umumnya adalah orang kata usaha yang boleh dikatakan universal. Bersihan, menjarakkan. So banyak penyakit berlaku. Kalau contoh saya just rangkum secara keseluruhan dia. Banyak penyakit boleh berlaku daripada perkongsian katalah kalau kita kenduri pemakan dulang, katalah seorang pekerja tu mempunyai sesuatu penyakit taun ke, demam berpialu ke, dengan mudah dia sediakan dulang tersebut, hidangkan,
dah berapa orang yang duduk, so, apa ni orang kata menjamu selera ketika tu semua terdedah pada ancaman dia. So pendeknya apa yang boleh kita buat? Pertama, yang SOP yang dikendalikan sekarang untuk amalan yang baik, kita kena beringat. Dia kebanyakan masalah penyakit-penyakit bertimbul daripada amalan. Okey, contoh macam kita pun penjarakan. Okey. Tidak ada jalan apa ni orang kata mudah. Tidak ada orang kata kaedah kita sembuh satu tubuh badan, hilanglah segala penyakit. Benda tu semua tak ada orang kata kesan yang nyata. Tapi prinsip-prinsip asas kebersihan, memastikan apa ni orang kata kawasan bukan setakat diri kita sendiri, kawasan kita tinggal, kawasan kita orang kata bekerja, okay, laluan kita ataupun pergaulan kita semasa kita berada di luar daripada katalah penginapan, tempat kerja ke apa pun, kita beringat kalau kita amalkan orang kata prinsip-prinsip kebersihan, penjarakan, insya-Allah banyak benda boleh kita apa ni orang kata kurangkan kesan penularan penyakit lah. Okey. Sebenarnya dalam konteks ni yang saya nampak kita tidak harus bergantung semata-mata kepada usaha yang dibuat oleh kerajaan. Malah sebenarnya rakyat jelata kena sama-sama bisa orang kata secara menyeluruh lah. Bukan semata-mata kita mengharapkan pada pihak kerajaan. Okey Prof, bagaimana pula dengan perintah kawalan pergerakan Prof yang nak dibandingkan dengan perintah kuarantin? Okey, apa dia punya perbezaan? Okay. Terima kasih tu. Basically kadang-kadang kita menggunakan istilah supaya dia tidak menimbulkan kekeliruan pada waktu akan datang. So untuk COVID-19 mungkin pemilihan istilah kuarantin itu tidak digunakan disebabkan bila kita kuarantin dia membawa erti kata macam kita pasang curfew. Dia sesuatu tindakan yang drastik yang menimbulkan gerun di orang kata di hati orang yang mendengar. Okay, so menggunakan perintah kawalan pergerakan hasrat dia adalah dalam konteks untuk COVID-19 macam mana ingin kita apa ni orang kata kurangkan pergaulan antara orang, disebabkan pada ketika itu untuk COVID-19 kita tidak pasti cara bagaimana ianya merebak. So digunakan apa ni istilah khusus sebab kalaulah kita nak masuk sebagai kuarantin yang pernah kita isytiharkan berkaitan dengan sesuatu burung pernah berlaku di beberapa kawasan di Lembah Kelang, saya tak salah saya 8 ke 9 tahun yang lepas masa kita timbul dengan SARS. Okay, masa kita timbulkan sewaktu orang kata kejadian apa ni virus Nipah dekat Bukit Pelanduk, kita menggunakan istilah tersebut. So di kalangan rakyat kita boleh dikatakan ada orang kata tanggapan kalau naik kuarantin macam ni. Tapi di sini kerajaan mungkin ingin menunjukkan satu strategi yang sedikit berbeza untuk apa ni sebab tidak diketahui pada ketika tu saya yakin tidak ada siapa akan tahu kita akan berterusan dalam keadaan PKP sampailah ke hari ini. Dah lebih setahun. Kita kuarantin kita biasa tak akan terlalu lama. Kita nak break dia punya apa ni orang kata apa ni kitaran apa ni orang kata kitaran keberjangkitan dia, infectivity cycle. Kita nak break yang tu. Bila kita dapat break cycle tu kita apa ni patahkan dia, biasanya kita dapat mengawal. Tapi untuk COVID-19 dia lain. Okay, dia tak begitu orang kata sama dengan penyakit lain yang kita lihat. So, and benda ni adalah fenomena yang melibatkan sedunia. Ini bukan Malaysia je. Ini jauh lebih besar daripada apa kita lihat. Kejadian pun negara ke negara. Whether dekat Wuhan, dekat China ke, whether dekat Itali ke, dekat Spanyol, dekat UK, even dekat United Amerika Syarikat pun, cara penularan tu berlaku tidak orang kata 100% rupa. Malah dengan vaksin sekarang pun kita nampak ada sedikit berbeza-beza negara ke negara. Okay, so benda tu semua masih dalam kajian. So kenapa kita gunakan istilah tu kadang-kadang kita sesuaikan. Seperti mana apa ni
kalau kita lihat di negara kita pun contoh dia ada tahun 48 insurgency komunis ataupun darurat yang pertama, kita tak namakan sebagai perang. Dia itu ada sebab-sebab ekonomi kenapa keputusan itu tak dibuat. So bila kita menggunakan orang kata peraturan ataupun perundangan, biasa benda tu akan dikaitkan sekali dengan strategi macam mana kita nak tangani supaya masalah ni kita dapat hindarkan. So kenapa perbezaan antara istilah PKP dengan kuarantin? Basically ia adalah merujuk pada konteks dan cara kita nak menangani masalah. Dan masalah ni bila kita mula kadang-kadang kita tak nampak ujung dia. So sentiasa akan berlaku proses, kita akan melihat semula dan kita menilai kembali, melihat apakah strategi kita buat ni masih relevan, masih sesuai dan apa langkah seterusnya. So saya yakin benda tu sentiasa dibuat, peringkat MKN dan peringkat kerajaan. Mungkin kita masing-masing secara individu ada yang tak setuju, tapi kita lihat daripada kacamata kita. Bagi orang kata pihak secara strategik, secara di peringkat negara, kadang dia ada gambaran yang lebih luas daripada apa yang kita nampak. So kadang keputusan terpaksa dibuat untuk kebaikan ramai dan tak semestinya semua orang boleh berpuas hati. Tapi orang kata sangka baik, benda tu dibuat supaya kita akhirnya semua rakyat mendapat orang kata keberhasilan yang kita harapkan. Baik Prof, terima kasih. So kita boleh nampak dilema di sini between life and livelihood. Satu, kita bercakap tentang aspek kesihatan, bagaimana kita nak membendung wabak COVID-19 dan di masa yang sama implikasinya kepada sektor kewangan. So, kalau kita lihat masa awal pertama kalinya kerajaan mengisytiharkan total lockdown pada 18 Mac tahun 2020. So semua orang terkejut Jadi sesuatu yang orang kata luar biasa lah, semua orang terkurung di rumah. So not only di Malaysia tapi kalau kita tengok di dunia masa di merata dunia. So sesuatu yang orang kata baru bagi kita semua lah. Tetapi apa kesannya kepada ekonomi? Terutama sekali kepada small traders lah. Ramai yang terjejas. Kalau macam makan gaji macam kita ni tak apa. Cukup bulan kita cucuk kad tu rimau mengaum kan. Tapi yang kita kesiankan kepada yang saya cakap tadi yang bergantung pada day to day punya income yang jual adalah yang berniaga dan sebagainya. Jadi seterusnya untuk segmen ekonomi Datuk Akhtar, boleh tak Datuk terangkan sikit apakah implikasinya COVID-19 ni pada keselamatan dan ketahanan negara? Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Sebenarnya economics adalah common denominator. Termaktub falsafah economics dalam semua aspek hidup. Kita ada defense economics, kita ada military economics. Kalau kita nak quote Profesor Jomo Kumala Syndrome dalam buku dia pada tahun 92, dia pun wujudkan konsep politico-economics. Jadi economics melibatkan semua aspek-aspek hidup dan juga the entire knowledge base of the body of knowledge. Now, dalam semua buku ekonomi yang kita baca dalam dunia, the smallest economic unit adalah the family. Jadi kehendak keluarga, kemampuan keluarga untuk memerlukan apa-apa pun yang diorang perlu akan bergerak untuk membangunkan ekonomi negeri, ekonomi negara dan ekonomi dunia. So this is a very important concept and very important falsafah we have to understand. Di celah-celah falsafah ni, di bawah ni ada, dan wujudnya apa saya term as concrete economics. Concrete economics sebagai contoh ada dalam laporan economic forecast of 2021 yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia baru-baru ni. Di dalam laporan ini sepanjang 114 muka surat, diterap di laman web dan diketahui oleh rakyat jelata. Di dalam itu ada
bagaimana GDP kita berudum, apa dia gross national income, bagaimana foreign direct investment telah berkurangan sebanyak 60%, 100,000 rakyat Malaysia menghilang pekerjaan semenjak COVID bermula. Dan apa dia tindakan-tindakan kerajaan untuk memulihkan keadaan, ya. Bajet yang terbesar dalam sejarah Malaysia, lebih 300 bilion ringgit yang dinamakan sebenarnya bajet COVID, yang mana pendapatan kerajaan hanya 225 bilion setahun, jadi menjadikan kerajaan masuk dalam lebih defisit. So ini apabila kita menimpa impact COVID, doktor, ya, maka impactnya melipati falsafah dan also melipati concrete economic. It's a big, huge impact, macam doktor kata tadi, life versus livelihood. Ya. Now you have to remember that selama 100 tahun yang lepas, since the last world pandemic, ya, rakyat dalam dunia ini hidup dalam paradigma ekonomi. Apa dia ukuran for the last 100 years, negara maju, negara membangun dan negara miskin. Dia punya measuring stick is economic. Ya. Di Malaysia pula, especially in the last 30 years, rakyat Malaysia, anybody below umur 30 tahun pada hari ini, hidup dalam paradigma ekonomik di bawah dasar wawasan 2020. Oleh kerana aspirasi kita untuk jadi negara maju, kita dengar macam-macam istilah yang wujud dalam 30 tahun yang lepas, industrialization, socio-economic development, infrastructure, knowledge-based economy. Jadi kita pun membangun 3 dekad, satu generasi, ya, dalam paradigma ekonomi. Ya. So this is very important. Jadi the philosophical question, the real impact kepada COVID kepada Malaysia sebenarnya dalam forum-forum gini kita kena discuss, saya utarakan, is kita sekarang berada dalam satu situasi di mana public health, falsafah public health is versus economic health. Yang mana lebih penting? This is a very difficult question. Kalau kita terima hakikat yang kerajaan mana-mana negara pun bertanggungjawab pada rakyat on public health dan economic health, then it is a question yang tidak ada kerajaan yang sanggup menjawab, dan termasuk kerajaan Malaysia. Ya, it is a philosophical question. Dan kalau kita nak quote Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, apa itu filosofi? Ya, Dr. Osman Bakar pun salah satu ahli akademi profesor Malaysia juga. Apa dia erti kata, definisi, fahaman perkataan filosofi ini? Sebenarnya it is a foundation of truth. Ya, jadi apabila kita dikemukakan to choose public health versus economic health, sebenarnya kita ditanya untuk memilih yang mana lebih truthful. This is very difficult. Ya, kalau kita adakan satu debating team, team A menyokong public health dan team B menyokong economic health, semua fakta-fakta yang dikeluarkan oleh debater adalah benar. It is truthful. Because keadaan kita sekarang bukan sebenarnya percanggahan fakta, tapi percanggahan falsafah. Yeah. Now, contoh, di Amerika Syarikat, mantan presiden dia sebagai tokoh keusahawanan, businessman, billionaire, dia memilih untuk menjawab soalan ini dan memilih economic health over public health. The resultant effect dia sendiri kena COVID, staff White House kena COVID, dan hampir 1 juta rakyat negara dia mati kerana COVID. Di Eropah dan di Malaysia, kita adakan proses lockdown. Ya. Proses lockdown ini seperti di-explainkan oleh Dr. Faizal tadi, sebenarnya
philosophically kita mengatakan bahawa public health is more important than economic health. Tetapi we cannot get away. Jadi sebenarnya the solution is not to choose which is the better truth. The solution is therefore to find the balance between truth. Yeah? And kita boleh nampak balance ini, usaha untuk mendapatkan balance ini dalam Malaysia sendiri. Di Mac tahun lepas kita ada lockdown. Bila COVID merebak, public health supersedes economic health. Ekonomi kita merudum. Apabila kita nampak kesan-kesan pembaikan, kita keluarkan macam-macam istilah-istilah PKP, PKPP, PKBB, RMCO, MCO dan sebagainya. Sebenarnya ini bahasa pasaran yang kita gunakan adalah SOP. Tapi in reality, it is searching for the balance. Searching for the balance between two philosophies. Yeah? Between two philosophies of public health and economic health. Yeah? Jadi, that is the level of I think discussion rakyat jelata Malaysia termasuk semua orang dalam bilik ni dan semua yang mendengar, kita kena faham that to challenge philosophy is melibatkan not just processes dan procedure, melibatkan budaya. Apa aspirasi kita sebagai rakyat to attack this masalah COVID? Aspirasi kita, contohnya, aspirasi kita adalah untuk mendapat herd immunity yang disebutkan oleh doktor tadi, herd immunity. Tapi sehingga kita dapat objektif itu, aspirasi kita untuk mencapai sebenarnya akan carve out kita punya nilai dan cara hidup dan falsafah hidup, termasuk ekonomi. Jadi apabila kita dah capai dan kita dah mengalahkan COVID, apa akan berlaku kemudiannya? Kita mungkin cari aspirasi lain dan pulang kepada paradigma asal dalam paradigma ekonomik dan terus untuk membangunkan negara. Itu mukadimah pembukaan ekonomi. Saya harap you are satisfied with that opening. Thank you. Okay. Terima kasih, Dato'. Yeah. Okey, kita dah dengar tadi penangan daripada Dr. Atta. Memang saya percaya di mana-mana negara pun inilah dilema utama. Macam dacing lah, sebelah ni kita nak fikirkan pasal kesihatan kan, sebelah lagi ekonomi. Mana satu? Kalau kita nak buat macam dulu, total lockdown, so yang apa ni suffer on the one side ni kan. So jadi di situlah kita nak kena cari titik apa nama persimbangan tu lah. Okey, kita balik semula kepada isu persempadan dari tim Datuk Teni Prof. Zul. Apakah cabaran yang dihadapi oleh kerajaan untuk menguruskan parti yang berada dalam negara? Dan yang kedua, saya nak tanya berkaitan dengan proklamasi darurat yang telah diisytiharkan pada 14 Januari. Ya. So bagaimana perintah darurat ini membantu kawalan dan pemantauan di sepanjang negara? Silakan, Prof. Ya. Terima kasih, Dr. Anan. Dalam aspek cabaran ni, untuk akta yang kita wujudkan, cabaran ni saya rasa kita telah mempunyai akta-akta yang mencukupi untuk kita buat penguatkuasaan, terutamanya di sepadan. Seperti Akta EEZ 1984, Akta Perikanan 1985, Akta Penubuhan Kuasa Maritim 2004 dan juga Kertas Putih Pertahanan 2019. Ini adalah akta-akta yang kita boleh guna pakai ataupun penguatkuasa boleh guna pakai bagi membendung ataupun menahan, menangkap dan sebagainya. Tapi cabaran yang dihadapi ialah di segi penguatkuasaan. Penguatkuasaan perlu diperketatkan supaya pendatang tanpa izin ini tidak mendarat. Kalau pendatang tanpa izin
ni mendarat, kita mempunyai masalah yang lebih besar. Okey. Sebab apabila dia mendarat, masalah di sini adalah untuk menahan mereka ataupun mendakwa mereka ataupun meletakkan mereka di pusat-pusat tahanan. Dan mereka ini bukannya ratusan, mereka adalah puluhan ribu dari pelbagai negara, dan kita perlu menyediakan penginapan mereka, menyediakan makanan mereka, menyediakan minuman mereka, pengangkutan, keselamatan, aspek-aspek kesihatan, tambah pula dengan keperluan untuk membendung COVID-19 ya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang harus kita uruskan. Sekiranya tidak, maka akan banyaklah komen-komen daripada NGO terutamanya human rights yang mungkin memberi gambaran yang negatif terhadap pengurusan pendatang tanpa izin di negara kita. Seterusnya ialah kita sepatutnya perlu mengusir mereka keluar. Jadi kalau sekiranya mereka di laut, kita senang mengarahkan mereka terus balik ke negaranya ataupun kita escort dia. Tetapi kalau dia mendarat, ini yang menjadi masalah, nak mengusirnya. Dan kita perlu ada diplomatik hubungan dengan negara mereka dan menguruskan pengangkutan mereka daripada Malaysia ke negara asal, dan juga mungkin mendapatkan bantuan daripada negara-negara asal seperti kapal-kapal tentera dan juga pengangkutan-pengangkutan yang disewa untuk mereka pulang. Dan pada tahun ini saja sebanyak 31,280 pendatang yang kita telah usir keluar pelbagai cara lah, termasuk pengangkutan di laut. Inilah merupakan cabaran-cabaran apabila mereka telah mendarat. Seterusnya saya ingin menjawab kepada perintah kawalan PKP, lockdown ataupun darurat, sama ada membantu atau tidak. Pada pandangan saya, ia memang amat membantu dalam melaksanakan atau menguruskan ataupun membendung pendatang tanpa izin, terutamanya di laut, di mana pergerakan lockdown juga berlaku di laut, bukan hanya di darat. So lockdown di laut lebih akan dikuatkuasakan oleh agensi seperti Penguatkuasa Maritim (APMM) yang mempunyai undang-undang yang diterbitkan pada tahun 2004 yang boleh menahan, menangkap dan juga mendakwa pendatang tanpa izin, dan juga boleh mendakwa sekiranya terdapat kesalahan-kesalahan yang berlaku seperti penyelundupan, membawa barang-barang yang tidak dibenarkan masuk, juga boleh dilakukan. Jadi dengan adanya PKP, perintah darurat ni memang banyak membantu di segi kawalan sebab umum tidak boleh bergerak lagi pada masa-masa tertentu, dan juga lockdown juga tidak membenarkan. Di laut pun sama, tidak boleh ada pergerakan untuk keluar masuk, dan jikanya ada pergerakan daripada pendatang tanpa izin memang mudah untuk kita kendalikanlah, sebab pergerakan sudah terhad seperti di Sabah. Itu juga ada lockdown sebelum darurat lagi, dah ada perintah berkurung di sana, dan jadi nelayan dan juga orang awam dan juga turis dan sebagainya tidak dibenarkan untuk keluar untuk keluar di laut, dan ada masa tertentu saja yang dibenarkan. Jadi tangkapan dan tahanan boleh dilakukan oleh APMM, PDRM dan juga pihak immigration lah. Okey. Seterusnya, bagi membantu kawalan ini, kita telah menubuhkan National Task Force, National Task Force yang diketuai oleh sekarang ini Tentera Laut yang mengetuainya di Majlis Keselamatan Negara, untuk mengkoordinasikan segala kawalan-kawalan yang dibuat di laut, di sepadan, dan juga pelaksanaan outbanting dilakukan dengan adanya
pengurusan dan juga koordinasi di peringkat atas, ya, sehingga ke Majlis Keselamatan Negara, jadi mudah untuk dikoordinasikan sekiranya ada tahanan tangkapan dan juga yang lainlah. Okey, yang kita amat bimbangkan ialah supaya ianya tidak berlaku pada tahun 70-an, di mana pendatang haram daripada Vietnam. Vietnam. Memang itu memang saya juga terlibat waktu itu, tahun 1975, hasil daripada peperangan Vietnam antara Amerika dan juga Vietnam, ya, dan telah membanjiri ke kawasan pantai timur. Memang banyak waktu itu. Yang kita lancarkan masa itu op cabut, sekarang op benteng. Dulu op cabut lah. Waktu itu memang ada kita panggil boat people lah. Boat people, ya. So kita tak nak benda itu berlaku sebab kita lihat di sini adalah pergolakan di Myanmar. Pergolakan di Myanmar dengan adanya rampasan kuasa dan sebagainya tu boleh menyebabkan ramai yang akan keluar dari negara mereka, seperti Rohingya dan sebagainya, memang berlaku, dan tempat yang paling mudah untuk mereka memasuki memang dekat melalui Langkawi dan juga Selat Melaka, dan juga banyak persinggahan-persinggahan daripada pulau-pulau tu boleh sempat untuk mereka berselindung lah, ya. Okey, Prof, itu saja saya rasa sekarang itu untuk terima kasih Prof. Kita dapat lihat tadi betapa isu ni bukannya mudah untuk ditangani sebab kerajaan perlu mengambil kira sensitiviti hubungan kita dengan negara jiran, sebab ini ibarat kita menarik benang dari tepung lah, perlu ditangani dengan secara berhemah sebab bila kita dealing dengan nyawa human, jadi kita dengar tadi, kita perlu juga peka dengan apa yang berlaku di negara jiran, pergolakan negara jiran seperti yang tadi Prof Zul sebutkan, pergolakan di Myanmar. Memang ada kemungkinan. Jika kita tengok sebelum ni pelarian daripada Rohingya, saya sendiri terlibat dengan Hospital Medan di Cox's Bazar dulu. Kita nampak mereka sanggup berganda nyawa naik bot yang, bila kita tahu keadaan bot dia macam mana, yang bersesak, dan ada yang mati lemas because semata-mata kerana untuk survival lah, ya. Jadi seterusnya kita balik semula kepada segmen kesihatan kita. Seperti kita sedia maklum, kerajaan telah mengambil langkah yang agresif dengan penguasaan PKP sejak pada tahun lepas lagi. Dan kita dah dengar tadi apakah kesan ekonomi terhadap negara akibat dari pandemik COVID-19. Jadi Prof, apakah kesan ini memberi impak kepada sistem penjagaan kesihatan di negara kita, Prof? Okay, terima kasih tu. Dalam orang kata dengan orang kata wabak ni terjadi di Malaysia, isu utama apabila kita susunkan strategi orang kata jagaan kesihatan untuk keperluan rakyat. So, asal-asal benda ni masa kita bermula, dia bukan bermula di seluruh negara secara serentak. Dia berlaku daripada kelompok-kelompok kes seperti Datuk sebut tadi di Sri Petaling. Kita dan benda tu merebak, lepas tu orang daripada perkumpulan orang kata ahli agama di Sri Petaling, mereka kembali kepada negeri asal, negara asal, dan berlakunya lah orang kata kelompok-kelompok penyakit di tempat lain. So kalau untuk sistem kesihatan peringkat awal, yang kita risaukan, kita tidak mempunyai kemudahan mencukupi untuk merawat pesakit yang hadir. So di peringkat awal apa dah berlaku COVID-19 adalah, pertama, kita tak asingkan antara mereka bergejala dan tidak bergejala. Asalkan dikesan positif, kita anggapkan mereka berkemungkinan akan bergejala dan akan menjangkiti orang lain. So langkah pada ketika tu asingkan.
So tapi bila kita buat pengasingan, mereka sebahagian mereka ni sihat, tidak menunjukkan tanda. So tidak memerlukan jagaan rapi. So itu menjadi kalau kita lihat daripada bukan 18, daripada bulan Januari sekalipun, pihak Kementerian Kesihatan telah menyusunkan orang kata gerakan mereka, dan benda tu akhirnya melibatkan seluruh negara. So ada tempat kita boleh urusan mereka yang positif, urusan mereka yang mempunyai gejala, dan urusan mereka yang tenang. So ada 4 lapisan yang mereka ada. So benda tu telah berterusan. Nah, di peringkat awal disebabkan kos ataupun dalam akta tersebut tidak ada kos rawatan untuk bagi mangsa wabak penyakit dalam sistem Kementerian Kesihatan. So di peringkat hospital swasta ada kos tu timbul. Nak tak nak, hospital tu tetap kena bayar gaji, tetap kena sediakan apa-apa keperluan. Jadi tidak ada langkah untuk orang kata mencari penyelesaian dengan jangka cepat. So itu kelihatan seolah-olah pihak swasta tidak terlibat. And then kita ada isu bahawa dengan PKP ni, dengan SOP yang ada, apabila ada kes positif, ada lockdown kat kawasan dan klinik. So kita dapat dikotomi di mana klinik swasta ingin menyediakan perkhidmatan, tapi kalaulah seorang sakit positif ada, klinik dia kena tutup 14 hari. So again, efek ekonomi pun timbul. Pesakit tak ada, klinik tak boleh nak buat operasi. Memang kita beranggapan kebanyakan klinik macam orang kata lubuk duit. Tapi kalau setakat klinik Dr. GP kat luar, sebenarnya taklah orang kata seperti peniaga yang lain, tapi dia tetap menghadapi orang kata kos-kos dalam 12 ke 14 ribu ringgit sebulan untuk sewa, gaji staff dia, kos operasi. So bila pesakit tak ada, klinik yang dulunya boleh dikatakan orang kata pendapatan yang terjamin turut terjejas. Bila PKP berpanjangan, perkara ni menjadi lebih-lebih orang kata ketara lagi. So kita ada, walaupun sistem kesihatan di Malaysia ni bagus, kita antara yang terbaik di dunia, diiktiraf berkali-kali, tapi disebabkan kesan daripada orang kata kos menangani masalah COVID-19, dia menjejaskan orang kata sistem yang kita dah wujud. So pada peringkat awal, kemungkinan besar Kementerian Kesihatan sibuk menguruskan keadaan semasa. Masa dan peluang untuk berinteraksi dengan pihak swasta untuk mencari satu penyelesaian yang orang kata sesuai untuk kedua-dua pihak tu mungkin tidak dapat dilakukan. Masa, peluang dan sebagainya. Tapi sekarang ni bila kita dah melangkah pada orang kata vaksinasi, keadaan lebih terkawal, usaha tu kita kelihatan tengah berlaku. Dan untuk sistem kesihatan, kena ingat bukan semuanya dikendalikan oleh orang kata pakar ataupun doktor perubatan. Ada ramai orang kata ahli perniagaan yang menjadi dia punya orang kata pendukung kepada perkhidmatan yang disediakan. Ramai doktor tu kontraktor je. So bila berbuat ni ada pelbagai orang kata aspek. So adakah kita orang kata sistem kesihatan kita mampu menangani masalah? Ya. Tapi bila kes menjadi banyak, kita khawatir sebabkan kewujudan perkhidmatan. Kos ICU sehari, kalau kita pukul rata, kosnya kalau di hospital kerajaan pun dah 14,000 sehari. Staff, ubat, gas, mesin dan sebagainya. So kalau seorang pesakit COVID-19 berada dalam ICU untuk tempoh biasa dalam 10 hari, maklum je lah kos untuk seorang pesakit. So kalau kita kalikan dengan bilangan orang yang ada, itulah orang kata jumlah duit yang berpakai. So dia bukan orang kata dalam mudah. So itulah sebab kita dah pergi kepada satu menggembelingkan sistem kesihatan swasta. Pada satu peringkat insurans ada sedikit orang kata penyelarasan yang perlu dilakukan untuk membolehkan kos ini
tanggung di bawah sistem swasta. So saya apa yang saya baca dalam berita sekalipun, benda tu lebih orang kata ada keadaan yang lebih stabil sekarang, dan ada yang rawatan untuk COVID-19 ni boleh ditanggung di bawah insurans masing-masing. So kita pun dah nampak kerajaan cuba pergi kepada home quarantine ataupun quarantine di rumah. Peringkat awal tak menjadi. Asyik dengan label pink kat tangan tu merayap pergi supermarket lah, pergi makan dekat restoran lah, apa semua. Yang tu balik kepada disiplin diri kita sendirilah. So hasrat dia adalah untuk mengelak daripada penularan berlaku. So selain daripada itu, sistem sokongan keluarga pun kita dapati memang mempunyai impak juga. Bagi ibu bapa ataupun keluarga yang berada di kampung, ada keperluan merentas sempadan negeri, benda tu pun menimbulkan masalah. Di mana apa yang biasa anak akan balik kampung untuk tolong uruskan follow up ataupun rawatan susulan mak bapak, terjejas, ada yang gagal orang kata follow up dia dekat hospital disebabkan tak ada orang nak tolong hantarkan. Benda tu pun sedikit sebanyak mempunyai impak. So isu ekonomi bukan setakat orang kata duit dalam dompet sahaja, tapi isu ekonomi pun timbul kepada aspek-aspek lain sistem sokongan keluarga. So saya rasa kita masih mencari orang kata penyelesaian yang mudah, tinggalkan di peringkat ini nak merentas sempadan negeri, itulah cabaran yang kita hadapi sekarang. Prof, saya tadi tertarik dengan sebab Prof ada sebut perkataan kampung tadi tu. Bulan puasa dah dekat, 3, 4, 5 hari lagi. Tapi sekarang ni orang dah sibuk tanya boleh balik kampung tak? Jadi soalan saya seterusnya yang saya rasa ramai nak tahu ni, satu Malaysia nak tahu ni, apakah kesan dari fenomena kluster balik kampung terhadap usaha pengawalan COVID-19 kebangsaan? Sebab benda ni kita dah tahu kesan daripada rentas negeri dan sebagainya. So boleh Prof terangkan sikit. Okey. Untuk yang ni kita lihat mungkin yang paling ketara adalah daripada pilihan raya negeri di Sabah. Bila berlaku pergerakan balik ke Sabah dan dalam masa 7 ke 14 hari selepas tamatnya pilihan raya, bilangan kes kita kelihatan memang naik dengan begitu orang kata laju sekali lah. Oleh itu saya rasa di peringkat orang kata public health dia, macam mana Tuan sebut, nasihat dia tetap adalah untuk orang kata lintas sempadan tidak disokong. Tapi daripada segi aspek bukan setakat ekonomi tapi sosial dia, saya rasa desakan tu akan menjadi lebih-lebih ketara. Because tiap kali kita buka sempadan negeri, saya rasa berlaku penghijrahan ramai ibu bapa, saudara mara yang tua yang perlu ni kepada tempat anak. Dan sedikit sebanyak orang work from home tu nampak boleh gagah lagi. Once work from home perintah tu dah diubah atau dimansuhkan, kemungkinan kita akan ada one more, kata satu keadaan lagi untuk penyesuaian macam mana nak uruskan aspek tu. Sebab kalau di kalangan staf saya sendiri pun isu mak bapak di kampung tu kira daripada bulan Jun tahun lepas sampai hari ni memang isu panas. Sebab memang risau tak boleh nak balik. Mak orang kata mak telefon tak sihat, macam mana nak pergi hospital, pergi kat klinik doktor bagi ubat Panadol aja. So efek yang tu mungkin orang kata tak begitu dibicarakan, tapi saya rasa dia adalah satu yang nyata. Dan kemungkinan saya tak pasti. Soalan sama ada akan dapat izin balik kampung ke tak, wallahualam. Yang itu bukan kita yang boleh buat keputusan. Tapi saya yakin kalau kita lihat apa yang dah berlaku, memang menjadi perdebatan panas di peringkat jawatan kuasa COVID di MKN.
setiap kali hari perayaan tiba. Baik, Prof. So kita kena sabar dan tunggu. Okey, terima kasih Prof. Okey, kita boleh kembali kepada segmen ekonomi Dato' Ketua Atta. Kemajuan industri pertahanan sebagai pembangkit ekonomi tersebut dalam Kertas Putih Pertahanan Defence White Paper sebagai salah satu objektif dalam rangka pertahanan negara. So adakah gejala COVID-19 menjadi penghalang kepada pemajuan industri dan ekonomi? Ya, terima kasih Doktor. Sebagaimana yang saya cakapkan tadi, falsafah ekonomi ini memang terselah dalam semua aspek-aspek hidup kita, dan jelas dalam Defence White Paper yang Doktor bagi contoh tadi, termasuk juga implikasi ekonomi untuk industri menjadi pemangkin pada pembangunan pertahanan dalam negara. Okey, fakta nombor satu, konsep pertahanan negara dan keselamatan negara, the doktrin ketenteraan, force level development is independent of COVID. Itu fakta pertama ya. Ada COVID, tak ada COVID, konsep dan doktrin ketenteraan dan pertahanan remain the same. Soalan dia, will COVID menjadi sesuatu penyekatan to this aspirasi that the local industry menjadi pemangkin kepada pembangunan pertahanan. Sebelum kita masukkan isu COVID, sebenarnya ada isu-isu ekonomik yang menjadi penghalang ya. Pertama sekali isu economy of scale. Kita ada angkatan tentera yang kecil in perspektif ya, 100,000 anggota. Jadi keperluan, the demand untuk defense product dalam angkatan tentera dalaman, angkatan tentera Malaysia tidak mencukupi untuk sustain business and industrialization. Yang kedua, oleh kerana tidak ada kompromi on pertahanan and defense, the end user, askar-askar kita yang mengendalikan defense and security ini, mereka perlukan equipment, gadgetry, weapon platform yang state of the art. Ya. Jadi apabila ia state of the art, kita terpaksa beli off the shelf, teknologi sedia ada yang off the shelf, maka local industry kita tidak boleh catch up. Ini fakta-fakta ekonomi. Now, so macam mana state of the art teknologi ada off the shelf kerana negara-negara membangun telah buat investment dalam R&D and development berpuluh-puluh tahun dahulu. Statistically, sebagai sebuah negara, Malaysia is not an R&D country. The percentage of GDP kita belanja on research and development is minutesimal compared to negara-negara membangun. Jadi untuk industri menjadi pemangkin kepada pembangunan pertahanan sebenarnya is an aspirasi negara, bukan saja COVID yang akan menghalang aspirasi ini atau menyekat aspirasi ini. Sebenarnya ada banyak fakta-fakta realiti, fakta-fakta ekonomi yang actually menghalang aspirasi ini. Tetapi remember, it is a defense white paper, maknanya it is conceptual. Yang penting sekali hasrat kita untuk masukkan industrialization, economics dalam konsep pertahanan is the first step. Thank you, Dr. Terima kasih, Prof. Ya. Okey, sekarang kita kembali kepada isu persempadanan negara. Prof. Zulkifli, apa yang perlu dilaksanakan supaya sempadan negara dalam keadaan terkawal, Prof, supaya dapat mengawal penularan COVID-19? Okay, terima kasih, Datuk. Ini soalan terakhir, Datuk. Ya, okay. terakhir. Terima kasih. Okey, untuk soalan itu, saya rasa kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang memang proaktif, seperti penubuhan National Task Force di MKN. Adalah satu langkah yang amat
baik dilakukan supaya outbanding dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan baik dengan terkoordinasi dan dapat dikawal di sepadan perairan supaya penularan COVID-19 ini tidak berlaku melalui pendatang tanpa izin. Dan juga saya rasa di sini ialah bilangan-bilangan aset perlu ditambah. Ini adalah mengikut bajet negara supaya aset-aset terutamanya aset APMM, aset APMM malah diperolehi daripada tentera laut dulu, dan juga aset-aset baru perlu diberi keutamaan. Terutamanya APMM akan mendapat 3 buah lagi kapal ronda untuk menampung keperluan. Seterusnya juga kita perlu meningkatkan penggunaan drones Penggunaan drones ini memang untuk perisikan rondaan secara pantas dan juga mendapat maklumat-maklumat di kawasan-kawasan pantai. Daripada jauh sudah dapat maklumat dan diberikan maklumat ini kepada agensi penguasaan maritim. Seterusnya membina banyak lagi pengkalan-pengkalan di laut. Sekarang ini kita dah ada 2 pengkalan di laut, di kawasan Sabah Timur, di kawasan Sandakan dan juga di Lahad Datu. Jangan sekiranya ada pengkalan di laut, jadi kapal-kapal tidak perlu pulang ke pangkalan untuk mengisi minyak dan sebagainya, tetapi terus berada di perairan dan mendapat ulang bekal daripada pengkalan di laut ataupun kita panggil sea basing. Ada 2 sekarang di sana dan boleh ditambah lagi. Dan juga aset-aset tentera laut juga sekarang dalam ditambah juga. Kapal pesisir pantai kita dah mendapat 2 buah sekarang, dan hujung tahun ini akan dapat lagi 2 buah kapal pesisir pantai. Dan kapal saya nak mention juga sini adalah kapal Littoral Combat Ship itulah. Itu yang tergendala, harus dipercepatkan perolehannya. Dan juga penguatkuasa di Sabah juga kita telah tubuhkan ISKOM. ISKOM yang membantu mengkoordinasikan penguatkuasaan di kawasan Sabah Timur, terutamanya kes-kes penculikan kidnap for ransom, penyeludupan dan juga rompakan di laut. Seterusnya kita meneruskan jawatan kuasa sepadan bersama di antara negara-negara jiran seperti Indonesia, Thailand dan Singapura, Filipina dan sebagainya. Memang kita wujud sekarang dan kita teruskan untuk menentukan bahawa setiap tahun kita ada bermesyuarat di perangkat tertinggi dan GBC dan juga diwujudkan rondaan secara bersama di antara negara-negara Indonesia, terutama Indonesia, Thailand, Singapura dan juga Filipina, terutamanya di kawasan sempadan. Dan ini juga dapat membantu dan juga untuk memberi maklumat perisikan antara negara supaya kita dapat menghindarkan terutamanya pendatang haram pendatang tanpa izin. Selain daripada itu ialah pusat-pusat tahanan. Sekarang kerajaan telah pun mengubah suaikan pusat latihan khidmat negara. Perlu diubah suai sebab sekarang ni overloaded lah dengan tahanan-tahanan pusat tahanan yang ada sekarang ni memang over capacity lah, dan kita perlu membuat suai pusat-pusat latihan khidmat negara memang dah dilakukan. Seterusnya penubuhan AKSIM. AKSIM ini ialah Agensi Kedaulatan Sepadan Malaysia. Ini yang baru ditubuhkan, yang baru dilancarkan, dan ia di bawah pemerintahan PDRM, terus kepada PDRM, dan dengan ini maka tidak ada lapisan-lapisan penguasaan, maka terus PDRM boleh melakukannya. Dan secara kesimpulannya, saya boleh terus kesimpulan? Boleh. Okey. Kesimpulannya sebab masa. Kesimpulannya saya rasa pada hari ini webinar ini dapat memberi gambaran terhadap kawalan, bagi saya terkawal, keadaannya terkawal dan kita boleh melakukannya, dan juga dapat memberi semangatlah kepada agensi penguasaan sepadan maritim
walaupun kalau kata-kata ni ialah have to do more with less, ya, to ensure the safe and security of our Malaysian waters, ya. So kita juga mesti sedar bahawa frontliners juga berada di laut, bukan hanya di darat, dan mereka juga mempunyai peranan yang penting, terutamanya membendung pendatang tanpa izin ni, supaya tidak merebakkan wabak COVID ni, ya. Dan diharapkan bahawa umum juga ataupun orang ramai dapat maklum daripada webinar kita pagi ini, supaya dapat mengetahui bahawa anggota keselamatan, penguatkuasaan di laut perlulah kita memberi perhatian, dan juga pengomadan yang diberikan oleh mereka dari segi tenaga, masa, keselamatan mereka demi untuk menentukan keselamatan, kedaulatan dan seterusnya untuk mengekang wabak COVID-19 ni. Okey, itulah kesimpulan. Terima kasih. So diharapkan seperti yang Prof sebut tadi, perolehan aset tersebut dapat membantu memperkasakan kawalan keselamatan di persempadan negara. Di samping itu tadi Prof ada sebut tentang pengubahsuaian kem pusat latihan khidmat negara bagi menempatkan parti. Jadi dari aspek kesihatan pun kita nampak usaha sama yang dibuat di kerajaan, langkah inovasi di mana dewan-dewan, contoh di Maeb, Sedang, begitu juga dengan field hospital di Tawau yang menggabungkan Kementerian Kesihatan, ATM dan NGO yang lain untuk menempatkan pesakit COVID-19. Okey, seterusnya saya kembali ke segmen kesihatan, Prof Victor. Isu ini telah banyak dibincangkan berkaitan dengan vaksin, Prof. Bagaimanakah program ini boleh beri perlindungan kepada keselamatan negara, dan kalau boleh Prof cerita sikit apa kesan sampingan dia, dan juga jenama vaksin kita dengar kan macam-macam tentang AstraZeneca, dan Sinovac, dan of course yang kita dah dapat ni Pfizer lah. Dan tadi saya ada terima satu soalan ini yang berkaitan dengan grup anti vaksin lah, macam mana kita nak menangani ini. Silakan Prof. Dan Prof boleh buat kesimpulan lah. Kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih Dato'. Okey, umumnya kalau nak uraikan, dia ada lebih daripada kandidat vaksin dah melebihi 20 lebih seluruh dunia. Okey, dia merangkumi daripada jenis yang melihat kepada protein sampul keliling virus sehinggalah kepada virus yang dimatikan. So di Malaysia, kemasukan vaksin adalah sekarang ni berdasarkan usaha daripada yang orang kata benda ni adalah usaha kerajaan. Okey, diterajukan oleh pihak Kementerian Sains, POSTI, dan disebabkan seluruh dunia mencapai ataupun mencari vaksin ini, usaha untuk dapatkan vaksin adalah tertakluk kepada apa yang sedia ada di pasaran. Okay. Vaksin semua mesti dibuat, so dia bergantung kepada kapasiti pengeluaran daripada syarikat yang berjaya menerbitkan vaksin yang boleh diterima oleh badan statutory atau badan berkuasa di negara masing-masing terhadap ubat. Okay, kat Malaysia itu adalah Badan Pengawalan Farmaseutika Kebangsaan, BPFK, ataupun dalam bahasa Inggeris NBRA lah. Nah, masa kita mula-mula duk cerita Pfizer nak masuk, bila data kata benda tu tak boleh masuk sebab kita belum bagi kelulusan, orang bising kenapa lambat sangat. Bila dia dah dapat, dia kata kita kena semak dengan data sebelum kita bagi kelulusan, apa salah lambat sangat. Okay, so saya rasa untuk di Malaysia, BPFK memang adalah satu badan yang profesional yang mengetahui cara bagaimana nak disemak kesahihan data
Kenapa mengambil masa? BPFK sendiri akan menghubung balik dengan untuk mendapatkan data-data asal, raw data daripada pembuat untuk dia nyatakan dengan yakin benda tu selamat ataupun tidak. So kalau isu AstraZeneca sekarang ni, AstraZeneca sekarang ni pun saya yakin BPFK pun dah menghubungi pihak AstraZeneca untuk memberi maklum balas data klinikal yang mereka ada yang boleh sokong. Sebab saya sendiri memang tahu BPFK memang akan minta sampai ke raw data. Bukan setakat kau bagi laporan, nah dah check kami okey. Dia akan korek balik. Memang dia payah. Tapi payah dia sebab dia nak buat benda yang betul. So dia nak yakin benda tu selamat. Kalau benda tu diperakukan, saya rasa kita tak perlu nak orang kata persoalkan. Saya ada hemah saya dan juga saya sendiri sanggup. Dia kata vaksin tu okey. Pada saya akan sanggup terima vaksin tersebut. Okey. So pergi kepada soalan berkenaan dengan anti vaksin dah apa semua. Kita punya cabaran sekarang ni untuk dapatkan seberapa ramai rakyat yang boleh untuk berdaftar dalam MySejahtera untuk menerima vaksin. Jumlah yang ada agak kurang orang kata, I think kalau tak salah saya dalam 3 juta aja sekarang ni. 3 juta, 3,5 juta aja saja yang mendaftar. So kekurangan orang yang mendaftar boleh mengganggu cara kita nak buat dia punya roll out untuk program vaccination. So untuk kumpulan anti vaksin, saya rasa benda tu belum lagi sampai masa kita nak jawab sebab kita nak kejar orang yang sudi terima dulu dan baru kita akan approach dia. Nah, untuk anti vaksin, saya secara peribadi saya tak bersetuju dengan konsep tersebut. Kita nak hasilkan sesuatu untuk jadikan ubat bukannya mudah dan bukan dibuat sewenang-wenang. Nak dikhawatiri halal haram dia. Benda tu pun ditengok daripada awal. Bukan orang buat keputusan aku pilih sesaja macam mana aku nak buat. Kita adalah nak tengok benda satu vaksin atau satu ubat tu mujarab. Kita cari jalan supaya dia mujarab. Okey. Dah kita tahu benda ni berguna dan orang kata mujarab, kita akan juga tentukan halal haram dia. Tak ada siapa akan tolak benda tu. Orang nak berniaga. Even orang yang hasilkan tu nak berniaga, dia nak pasaran dia. Pasaran dunia Islam ni bukannya sikit. Dia satu significant portion of the population of the world. So benda ni semua desas-desus. Kita sendiri dah tahu, kalau bagi siapa yang muda mungkin tak kenal lah, masa kita masih ada cacar atau smallpox, kalau tengok orang kena smallpox dengan apa yang berlaku, dengan matinya anak, matinya ibu lah apa semua, tapi benda tu dapat orang kata tidak ada kes di dalam orang kata di kalangan orang awam lagi lah. Tapi virus tu masih wujud. Okey, dia masih jadi satu orang kata benda yang kita risaukan, tapi dia tidak berlaku dalam keadaan biasa di dalam masyarakat. Kita tengok polio pun. Di Malaysia kita dapat kawal benda tu sampai tak nampak kes. Sampai doktor pun tak kenal kes polio bila muncul. Dia kena check, periksa betul-betul baru terlintas. So pada saya program vaksinasi ni memang mempunyai kebaikan. Memang dah berjaya menguatkan penyakit. So cara kita nak tangani hanyalah kita boleh pergi untuk mendidik masyarakat dan kita menggalakkan. Okey. Pada saya contoh penyakit batuk kokol, pertasis yang kita vaksinkan, kes-kes yang menular naik 4 tahun dahulu menjadi satu wabak kecil, budak meninggal. So tapi penyakit yang boleh sembuh. So pada saya sedih. So umumnya the last point yang dibangkitkan adalah kenaan dengan orang kata pilihan AstraZeneca. Kita akan tunggu bila pihak MPRA untuk buat disemakkan. Kalau dia setuju, dia menyemak benda tu pada hemah dia adalah selamat ikut standard antarabangsa, dan benda tu baru akan
benarkan untuk penggunaan di Malaysia. Kena ingat most of these vaccine belum dapat pembenaran penuh ya. Dia hanya penggunaan kecemasan saja masa sekarang. Okay, so sebarang apa kejadian ke apa memang akan disemak sehingga tak sampai masa untuk diputuskan kelulusan penuh atau tidak. So secara kesimpulan dia memang saya letak satu line saja. Kesihatan, keselamatan dia bergantung kepada diri kita. Kita kena tentukan kepatuhan kepada SOP yang ada sebab kita tahu sedikit sebanyak dia mempunyai kesan yang membawa kepada penularan dalam masyarakat dapat dikurangkan. It works. So kenapa kita nak tolak sesuatu yang orang kata berkesan. So diharapkan maknanya bagi pendengar anda terus mengamalkan SOP yang dah diletakkan. Kita sama-sama gerak untuk kurangkan kesan ni kepada masyarakat. Itu je. Terima kasih Prof. Good take home message. Kita kena fikirkan keselamatan diri kita dan juga yang paling penting keluarga kita. Ya. Okey, seterusnya kepada Datuk Atta. Soalan terakhir tu agak aneh ya dalam pengalaman Datuk profesional Datuk sebagai juruterbang pilot, fighter pilot dan pengurusan pengajian dalam bidang ekonomi pula ya. Malah Datuk telah bawa perbincangan kita tadi di tahap falsafah ya. So apakah dorongan Datuk untuk mencapai pendirian Minda Syndicate? Datuk. Terima kasih Doktor. Sebenarnya aneh kalau kita pandang secara kasar, sebenarnya tidak. It's quite common ya. Saya nak tanya semua yang sedang dengar seminar ini, apakah aspirasi hidup untuk anda? Adakah aspirasi anda untuk menjadi milioner? Adakah aspirasi anda untuk menjadi profesor yang bijak pandai dalam dunia akademia? Jadi sebenarnya it is aspirasi itulah yang mengorak penghidupan kita ya, yang mengorak budaya kita hidup, mengorak paradigma minda kita untuk mencapai aspirasi itu. Now, apabila kita dapat aspirasi itu, apabila kita telah jadi milioner, telah jadi kononnya profesor yang terpandai dan bijaksana, sebenarnya penghidupan kita tak ada aspirasi. Dah habis, dah tamat. Your life now becomes boring. Ya. Jadi kita terpaksa, kita terpaksa cari aspirasi baru. Sebab itulah pada hari ini tidak adil, ya, Doktor. Kita nampak filosofer belajar berkecimpung dalam bidang sains ataupun saintis berkecimpung dengan dalam subjek filosofi. Dan rakan-rakan saya, jeneral, panglima, gagah peperangan yang telah bersara suddenly berkecimpung dalam bidang agama dan sebagainya. Jadi kita sentiasa mencari aspirasi hidup untuk to make our life meaningful. Ya. Now, in context of this seminar, apakah kalau aspirasi rakyat ya, untuk mengalahkan COVID, kalau aspirasi bidang medical atau perubatan untuk mendapat herd immunity, sebenarnya aspirasi itulah kalau share by the rakyat ya, akan mengorakkan cara hidup, paradigma minda dan value kita dalam the journey towards achieving, towards mengalahkan COVID itu. Setelah tamat, setelah tercapai, barulah kita balik kepada aspirasi yang asal selama 30 tahun dulu, iaitu kita balik pada paradigma ekonomi dalam hidup kita. Jadi this is aspiration is very important. Tidak aneh Doktor, if you kupaskan apa yang you comment tadi itu, it's very easy for people to hop from one domain to another domain oleh kerana dia menukar aspirasi hidup untuk mencari makna. Minta maaf lah kalau you kata saya bawa discussion ni kepada peringkat falsafah, but I think it's important. Dalam problem matematik, apabila kita dapat satu solution, nokta full stop, the problem is over. Dalam penghidupan, lebih-lebih lagi dalam penghidupan ekonomik,
there's never a full stop. There's selalu ada persoalan pendirian minda kita kena selalu berjalan supaya kita move from one domain to another domain in search of the foundation of truth. Okay, Dato'. Terima kasih. Thank you. Memang sengaja saya tanya soalan tu actually to motivate us. Yeah. Motivate us. So nothing is impossible. If you have the dream, you can always find ways and means to achieve it. Di pihak Akademi Profesor Malaysia, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi sama-sama hadir, sama ada secara fizikal dan secara maya untuk mendengar webinar pada pagi ini. Sesungguhnya kita semua dalam era norma baru dan dari sudut akademik kita lihat semua sekali pihak kita telah terpaksa balik kepada ayat-ayat yang biasa kita dengar sekarang lah, online teaching, combo secara maya, bermacam-macam. Dan kita tidak tahu how many more years to come, di mana kita harus melalui kehidupan kita dengan keadaan yang sedemikian. Seperti yang saya pernah sebut tadi, usaha ini adalah usaha secara menyeluruh, baik daripada pihak kerajaan maupun daripada rakyat jelata. Dan sekiranya ada apa-apa cadangan, biarlah ianya dalam bentuk yang konstruktif, yang membina. Dan sama-samalah kita berusaha dan kita berdoa. Mudah-mudahan saya yakin semua orang mendambakan kehidupan yang asal. Kita dapat jumpa orang tua kita, jumpa sanak saudara, keluarga kita, hidup secara normal. So sama-samalah kita, tak kira lah walaupun kita dengar banyak varian baru, African punya varian, UK varian, whatever it is. Yang penting kita harus sama-sama patuh pada SOP. Itu saja dia punya ni, intipati dia. Ikut SOP, insyaAllah. No matter whichever variant to come, kalau kita patuh pada SOP, insyaAllah kita dapat mengatasinya bersama. So itu saja daripada saya. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.